Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid, anak-anak yang sudah lama tidak bertemu, sudah hampir 2 purnama tidak dapat bertemu dengan anda semua. Sampai saya pun lupa dah saya ni mengajak satu optimis. Kan tak mengajak. Okey. Sihat kau semua? Semua bila Sihat ke? Alhamdulillah hidup lagi, tak apa, alhamdulillah. Jangan duk mapu sangat, mentang-mentang tak payah pergi sekolah, duk pergi merempit. Okey, buka buku teks. Hari ni kita sambung lagi bab 4 kita, bab pembiakan. Dia hari ni muka surat, mana muka surat tu pula dah? 115. Okey, buku teks anda semua, buku teks sains tingkatan 1, muka surat 115. Tajuk kita hari ni ialah kemandulan dan pencegahan kehamilan. Okey. Hari ni kita nak belajar macam pasal apa dia tu mandui, lepas tu cara-cara nak mengatasi je. Tak ada orang yang nak jadi mandui ya. Kemudian kita nak membezakan ada beberapa kaedah pencegahan kehamilan. Okey, yang ni sesuai diamalkan oleh orang yang sudah berumah tangga. Kemudian kita kena tahu kepentingan mengamalkan pemeriksaan kesihatan dan juga penyalahgunaan kaedah pencegahan kehamilan ni. Lagi kita akan tengok juga. Jadi kepada yang dapat online pada hari ni, terima kasih banyak-banyak. Yang tidak dapat online, jangan risau. Sekejap lagi boleh tonton di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Nak sebut pun payah. Video minggu lepas baru ada 1,200 view saja. Bila nak sampai 1,000 view pun tak tahu. Tak boleh lah dapat bonus daripada YouTube. Hampa tu dia lah tak tolong promote. Lepas ni boleh share video dekat Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke. Boleh lah cari makan sikit. Okey, kemandulan. Apa dia kemandulan? Ketidakupayaan seseorang melahirkan anak. Mandui, tak boleh beranak. Dan kata tak boleh beranak, tak boleh mengandung pun kadang-kadang. Okey. Apabila ada member nak masuk. Ariel Danish. Sila. Okey. Mana pergi pula dah. Okey. Suami isteri tidak berupaya memperoleh zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul. Okey, di Pasri baru masuk. Okey, pada yang baru masuk muka surat 115 buku teks muka surat 115. Okey, mandul ni sama ada suami ataupun isteri ataupun kedua-duanya sekali. Jangan ingat mandul ni isteri saja, perempuan saja. Tidak semestinya. Orang ni ramai online lah. Alhamdulillah. Meriahnya ada 10 orang. Ui, tak pernah ramai lagi ni. Bagus dah insaf dah. Bagus. Sampai ujung bulan 7 ni nak PDPR. Kalau hampa tak join lagi, tak tahulah. Buka sekolah saya tak ulang dah. Pesan dengan kawan tak pernah online tu, cikgu tak ulang dah buka sekolah ni. Gasak pergi hang. Kalau tak boleh online, tengok di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Okey. Berbalik pada mandui tadi, sama ada suami atau isteri atau kedua-duanya sekali boleh mandui. Aku rasa nak sambung je tong siapa pula? Rabi'atul Adawiyah. Okey. Kalau lelaki, apa punca dia? Punca dia mungkin testis tidak menghasilkan sperma. Ingat lagi tak testis tu apa dia? Telur hang lah. Okey, telur tidak menghasilkan sperma. Okey, tak keluar langsung sperma dia.
Ataupun bilangan sperma tak cukup, keluar setitik je. Setitik pun tak banyak. Dalam bila kita tengok guna mikroskop, ada sekok je sperma yang ada dalam air mani tu. Okey. Ataupun sperma banyak tapi kualiti rendah. Kualiti sperma rendah. Keluar banyak sampai 3 liter tapi tak berkualiti. Semua sekerat je, ada kepala tak ada ekor, ataupun ada ekor tak ada kepala. Ada yang ada kepala ada ekor, jalan macam ketam. Okey, itu kualiti sperma rendah, so tak boleh nak pergi berlakunya persenyawaan. Ataupun satu lagi ialah mati pucuk. Okey, yang tu tak naik langsung lah. Yang 3 di atas tu ada lagi pergerakan, tapi tidak mampu untuk menghasilkan persenyawaan. Kamandoi lah. Okey. Bukan perempuan saja, lelaki tu. Cerita ada lelaki. Duk ingat selama ni perempuan saja. Bila tak mengandung je, salahkan perempuan. Cek balik lah ni, lelaki pun ramai yang mandui. Okey. Kalau perempuan, biasanya ovari tidak dapat menghasilkan ovum ataupun telur dia lah. Sebulan dia keluar 1 ovum. Sebiji saja, halui. Ada orang yang tak keluar langsung keluar darah period mai tiap-tiap bulan tapi tak ada dia punya telur ataupun ovum. So mandui lah. Tak ada ovum macam mana nak bersenyawa. Ataupun tiub falopio tersumbat. Ingat tak tiub falopio yang mana? Tiub yang menghubungkan di antara ovari dengan uterus. Tempat berlakunya persenyawaan. Okay, kalau dia tersumbat, jadi macam mana? Sperma tak boleh nak masuk. Ovum duduk dalam tu. Sperma duduk berenang melalui tiub falopio nak menuju ke ovum. Tapi tersumbat. Penuh dengan plastik sampah. Penuh dengan tin sardin. Jadi gelak. Jadi sperma tak boleh nak berenang. Tak tembui. Tak celui. Laga sagak dengan tin sardin pun semua. Jadi tak boleh berlakunya persenyawaan. Okey. Ataupun uterus yang tidak normal. Uterus tu rahim lah. Okey. Ada orang yang rahim dia 4 segi. Ada yang bentuk bintang. Jadi tak normal. Kalau berlaku persenyawaan pun dia tak boleh nak menempel pada dinding uterus. Okey. Ataupun berlakunya ketumbuhan dalam uterus. Ini biasanya cyst lah orang panggil. Cyst. CYST. Bukan SIS. SIS tu cyst kakak yang jual tudung tu. Cyst tu sister bukan. Ni cyst. CYST. Boleh Google, tengok di YouTube. Pembedahan membuang ketumbuhan ataupun cyst di dalam rahim. Sebab tu kena cucuk. Titan 1 kan? Suntikan HPV. Okey. Ketumbuhan ni juga disebabkan oleh ada kemungkinan disebabkan oleh kanser. Baik. Ataupun kita tengok yang biru tengah-tengah ni, punca sama ada lelaki atau perempuan. Dua-dua sekali. Kalau ketumbuhan dalam uterus tu masalah perempuan je, tak mungkinlah masalah lelaki. Hang mana ada rahim. Walaupun nama hang Abdul Rahim sekalipun, hang tak ada rahim, okey? Yang bulat-bulat biru ni cerita pasal kedua-duanya boleh jadi. Contohnya hormon tak seimbang. Boleh berlaku pada lelaki, boleh juga berlaku kepada wanita. Hormon tak seimbang. Contoh dia, lelaki tak cukup hormon testosteron ataupun hormon kejantanan tak cukup.
Dia jadi lagu mana? Jadi lembut-lembut. Okay. Lembut-lembut lah, nak sebut pondan pun payah sangat. Kalau perempuan terlebih hormon testosteron, terlebih hormon lelaki yang jadi ganas. Hui. Dalam mengengkang. Itu semua boleh menyebabkan kemandulan. Hormon tu, hormon yang tidak seimbang dalam badan tu. Faktor mengapa hormon tak seimbang ada banyak lah. Gaya hidup, pemakanan, keturunan dan sebagainya. Okey. Organ seks cacat atau dijangkiti penyakit. Contohnya lelaki dia punya organ seks dia ialah zakar. Zakar dia cacat. Testis dia patut ada 2. Dia ada 1 saja. Tapi 1 pun boleh pakai sebenarnya. Ataupun tak ada langsung. Ataupun sekerat. Kau sukalah. Atau dijangkiti penyakit. Okay, kena jangkitan kuman ke. Naik motor aksiden, tersagat jalan tar tu, habis testis dia hancur. So mandul lah. Gila. Sama juga perempuan. Main PJ kat sekolah, langkah longkang tak lepas, jatuh dalam parit, berlaga dengan tiang besi, tebum kena hang punya. Organ seks habis kena penyakit, tak boleh mengandung. So jaga-jaga, benda tu kena jaga elok-elok. Okay. Ataupun masalah kesihatan seperti kencing manis. Orang yang ada kencing manis, jangan ingat orang tua-tua je ada kencing manis lah, ni budak-budak pun berlambak kencing manis. Minum air gas lah. Makan tebu lah, picuri tebu orang, gigit makan. Picuri gula rumah orang, makan. Minum air ketum, minum air gas, minum teh tarik sehari 12 gelas, kena kencing manis. Bila berlaku yang kencing manis, boleh memandulkan. Jaga-jaga. Jaga-jaga no, hampa tak beranak lagi tu. Jaga pemakanan, janganlah duk je kena kencing manis umur 15 tahun. Tentang 13 tahun. No. Tan 1 lah ni, budak-budak ni. Belajar dah benda ni, mandui tak mandui ni, bukan tahu apa ni. Okey, tak apa. Ini cerita kemandulan, punca-punca kemandulan bagi lelaki dan perempuan ataupun kedua-duanya. Baik. Kita teruskan ke muka surat 116. Kami masih belum dikurniakan anak lagi. Apa yang kami dapat lakukan? Anda boleh cuba beberapa kaedah. Ada kaedah rawatan hormon atau pembedahan atau persenyawaan in vitro. Okey, mari kita tengok apakah kaedah untuk mengatasi kemandulan. Kita kena tahu ni, manalah tahu esok hampa mandul, boleh tahulah. Kaedah mengatasi kemandulan. Yang pertama, rawatan hormon. Bagi orang yang ada masalah hormon, sudah makanlah ubat untuk mengatasi ketidakseimbangan hormon. Okey, gantung pada jenis punca lah. Punca-punca mandul tu punca apa? Kalau dia mandul disebabkan oleh tak cukup hormon tak seimbang, dia tak ada hormon wanita dalam badan dia, dia ada hormon apa ni, Superman ke, Spiderman ke. So ada masuk tu. Saya iklan tu anak payah. Buktilah saya ni tak mandui. Ada anak. Okey. Kalau tak seimbang hormon dia, pergilah jumpa doktor. Doktor bagi ubat, sama ada cucuk ataupun makan. Okey. Cara yang kedua melalui pembedahan. Contohnya masalah tiub fallopian yang tersumbat tadi ada ada titik tu kat sebelah tu, tunjuk macam mana doktor cucuk jarum dengan torchlight masuk dalam perut hang. Okey, untuk
apa ni, membuka balik saluran yang tersumbat tadi melalui cara pembedahan. Okay. So wanita yang mengalami masalah tiup falopio dan tersumbat ataupun lelaki tak keluar sperma tadi pasal apa? Tersumbat ductus sperma dia tersumbat. Sama juga ada tin sardin, ada bola, selipar Jepun. So doktor buat pembedahan untuk bersihkan yang tersumbat tu. Barulah sperma boleh keluar ataupun ovum boleh keluar dan berlakunya persenyawaan. Ataupun kaedah ketiga, kaedah persenyawaan in vitro. Prosedur ni dijalankan untuk wanita yang masalah tiup falopio dah tersumbat tapi tak boleh nak repair. Okay. Contohnya doktor dah buka nak cuci buat keluar tin sardin tapi tin sardin tu melekat dekat tiup falopio. So tak boleh nak cuci, tak boleh nak buat apa. Jadi doktor akan buat persenyawaan in vitro. Kalau tak silap saya, Siti Nurhaliza buat ni. IVF. Datuk Siti Nurhaliza buat IVF. Tak tahulah dia masalah tersumbat ke apakah. Ada tin sardin ke apa, tak tahulah. Tapi dia, kalau tak salah saya lah. Kalau salah, minta maaf lah no. Google lah sendiri. Okay. Apa dia persenyawaan in vitro ni, IVF ni? Dia mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Okay, doktor akan cucuk masuk dalam ovari perempuan untuk ambil dia punya ovum dia ataupun telur dia. Cucuk masuk dalam jarum, sedut, tarik keluar, bubuh dalam bekas lain di luar badan. Kemudian dia ambil sperma lelaki tu, bubuh dalam tu, so berlakulah persenyawaan di luar badan. Berlaku dalam piring, berlaku dalam tabung uji, berlaku dalam botol air, ikut doktor lah. Okay, maksudnya dia tak berlaku dalam badan manusia ataupun badan perempuan tu. Ini kes serius lah ni. Tak boleh nak repair dah ni. Paksa tarik keluar. Senyawa lah di luar badan. Dah senyawa, dia buat apa? Dia biar dalam tabung uji tu kah? Macam mana nak membesar? Dia suntik balik masuk embrio tu ke dalam rahim ataupun uterus. Tadi suntik keluar, dan ni suntik masuk balik supaya dia menempel ataupun melekat di dinding uterus untuk bayi membesar. Okay. Dia jadi lepas itu dia jadi normal lah. Kira dia mengandung macam biasa lah. Okay. Cuma nak mengandung itu berlakunya di luar dalam tabung uji ataupun piring, mangkuk dan sebagainya. Baru dia suntik masuk balik. Okay. Prosedur ni hanya boleh dibuat di hospital lah. Jangan dibuat di rumah. Okay. Kata cikgu kata suntik keluar, betul suntik balik. Buat sendiri yang mampu Okay. Buat di hospital saja. Okay, dan dia taklah semudah itu. Banyak kaedah-kaedah. Tapi dengan bantuan teknologi dapat membantu orang-orang yang tak boleh nak mengandung ni supaya dapat mengandung. Contohnya Datuk Siti Nurhaliza lah, dia duit banyak bolehlah buat. Okey, itu 3 kaedah untuk menghamilkan ataupun mengandungkan ataupun mengatasi kemandulan. Okey, 3 ni lah yang popular. Sekarang kita tengok masalah tadi, masalah tak ada anak. Ni masalah anak berlambak pula dah. Sebulan beranak sekali tu. Dia kucing pun 3 bulan. Okey. Lalu kita belajar kaedah pencegahan kehamilan. Bagi pasangan yang ingin rancang keluarga, bulan 1 tu boleh naik
lagi 8 nak naik, anak 10 nak naik PA tu. Jadi doktor akan kata kena merancang keluarga ataupun nak merancang supaya anak jarak dah jauh-jauh sikit. Contohnya anak sulung beranak tahun ni, anak yang kedua beranak lagi 12 tahun tu. Dia. So dah jadi jarak lah. Ataupun masalah anak ramai ataupun masalah penyakit. Umur, faktor umur. Kadang-kadang umur kat 40 dah mak dia mengandung lagi. Doktor tak bagi dah, kata lepas ni tak boleh mengandung dah, bahaya. Ataupun mak dia ada penyakit macam manis ke, darah tinggi ke. Doktor nasihatkan supaya tidak mengandung. Jadi macam mana nak buat? So gunakan kaedah pencegahan kehamilan. Okey. Ada beberapa cara. Cara yang paling mudah ialah pil pencegah hamil. Pil ini dia mencegah proses pengovulan. Ada QR code kat situ, awak boleh scan untuk tengok video kaedah dia. Okey. Dan boleh didapati di farmasi-farmasi saja ataupun klinik-klinik kesihatan. Okey. Itu cara paling mudah. Pil pencegah hamil. Siapa yang tak pernah mengandung jangan duk cuba lah, lagi tak beranak terus sampai tua. Yang kedua ialah implan. Penggunaan implan merembeskan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Ambil menatang implan tu, doktor akan masukkan dalam badan hang. Okey. Pergi klinik, doktor ambil pisau, hiris sikit lengan hang tu, dia cucuk masuk implan. Apakah fungsi implan ni? Dia akan keluarkan hormon yang akan menghalang daripada menghasilkan ovum. Telur hang tidak dapat terhasil ovum hang. Ovari tidak mampu menghasilkan ovum kerana ada hormon apa atau yang masuk, yang dimasukkan melalui implan. Ini kaedah kedua, kaedah implan. Ataupun kaedah yang lebih mudah ialah penggunaan kondom. Okey. Kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan dilakukan bagi menghalang sperma daripada memasuki faraj semasa ejakulasi. Okey, ini berlambak di 7-Eleven pun ada. Nak belajar boleh pergi beli, bukan suruh pakai. Okey. Untuk menghalang daripada sperma lah. So, bila pakai, bila berlakunya ejakulasi, so sperma tak keluar dan tak masuk ke dalam faraj. So tidak berlakulah persenyawaan. Okey. Ataupun kaedah yang terbaru, alat kontraseptif dalam uterus ataupun IUCD. Ini popular ni. Banyak orang ambil ni. Dia dekat klinik-klinik kesihatan. Okey, IUCD ini banyak orang ambil. Okey, alat ini dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempelan. Dia tak mengelakkan persenyawaan. Okey, dia mengelakkan penempelan saja. Maksud dia bila sperma masuk, berlakunya persenyawaan, lepas itu dia akan menempel kan dekat dinding rahim kan. Dia elakkan benda tu berlaku. Maksud dia lepas bersenyawa pun dia keluar balik. Okey. Ini chances dia tak berapa tinggi lah saya rasa. Agak berisiko. Okey. Ataupun vasektomi. Pada vasektomi ni, ni lagi dahsyat. Pergi hospital, doktor potong hang punya ductus sperma. Ini untuk lelaki ya, vasektomi untuk lelaki, untuk perempuan kita buat ligasi. Okey, vasektomi dia buat untuk orang lelaki, ligasi dia buat untuk orang perempuan. Iaitu vasektomi, doktor akan potong kemudian dia ikat kedua-dua ductus sperma supaya bila berlakunya hubungan seks tidak ada sperma yang dikeluarkan. Kerana apa? Wayar putih. Doktor dah potong, sumbat tin sardin, ikat. So tak keluar dah ayak mani ataupun sperma. So tak boleh mengandung lah perempuan tu. Ataupun ligasi.
Doktor ambil pisau, potong hang punya tube, fallopian dan ikat. Supaya apa? Supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. Kedua-dua kaedah ni, vasektomi dan ligasi ni confirm berkesan. Okey, tapi sekali dah potong, tak tahulah boleh sambung balik ke tak. Okey, ini untuk dibuat oleh orang-orang yang memang confirm tak mau mengandung dah. Maksud dia contohnya mak dia sampai umur 40 dah memang tak boleh dah. Depa potong ikatlah. Tapi bagi orang yang masih muda, umur 25, anak 4, doktor tak potong lagi boleh mengandung lagi, muda lagi. So boleh guna kaedah lain. IUCD ataupun penggunaan kondom ataupun gunakan implan ataupun makan pil pencegah hamil. Kesemua ini tidak boleh dicuba oleh remaja. Okey, semuanya ini untuk orang yang merancang keluarga. Yang dah berkahwin lah. Yang duk muda-muda jangan duk cuba-cuba nah. Kepentingan pemeriksaan kesihatan. Okey. Pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan penting. Dijalankan untuk mengesan awal-awal. Sebelum kahwin, pergi jumpa doktor, pergi cek tengok ada tak kemungkinan masalah pada sistem pembiakan. Esok dah kahwin baru nak menyelesai. Okey, kanser. Sama ada kanser rahim, kanser cervix, kanser prostat. Semuanya boleh dirawat kalau masih awal. Jangan ingat dah tua, dah besar baru jadi no. Budak-budak sekolah pun boleh dah kalau ada benjolan atau ketulan-ketulan aneh. Bukan ketulan biasa, ketulan aneh. Boleh pergi cek di hospital. Jangan malu, jangan segan. Okey. Untuk mengurangkan risiko. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Hampa memang clear memanjang. Okey, praktis formatif 4.6. Muka surat 119. Ada soalan latihan di situ, praktis formatif 4.6 buat dalam buku latihan. Soalan nombor 1. Soalan Ya ilaha illallah. Praktis formatif 4.6 muka surat 119. Okay. Soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Cukup. Woi, apa sikit lah tu. Bagi sampai 6 ni baru tahu. Sampai 3 saja buat dalam buku latihan. Itu untuk latihan. Okey, untuk nota. Okey. Buku nota. Salin Rajah 4.22. Muka surat 115. Salin gambar bulat-bulat ni. Itu saja. Mau bagi banyak-banyak. Apa ni karut. Ikutkan bagi semua. 4.22. Muka surat. Itu. Ya Allah. Gempa bumi ke apa tu? Wih, minyak sungguh. Okey, itu buku nota. Latihan yang tadi muka surat 119. Latihan formatif 4.6. Jadi besok kita akan bertemu lagi untuk meneruskan subtopik kita pembiakan tumbuhan. Belajar pasal pokok balik lah. Lega. Asyik belajar pasal orang ya. Okey. Itu kita akan jumpa besok lebih kurang 12.40 tengah hari. Alright. Saya start stop recording. Ada mereka apa kelabu dengan muka hang tak jelas. Sakan dia. Macam bos. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya?
Kalau tak ada kita berhenti setakat ni. Masa untuk sign ada lagi 45 minit untuk awak buat nota dan buat latihan. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh bersurai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok. Bye-bye. Ada yang kelihatan.